Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi kita nikmat kesihatan, Allah masih lagi memberi kita nikmat masa lapang, dan Allah masih lagi memberi kita nikmat kehidupan. Dan alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah kerana Allah masih lagi memilih kita untuk menikmati dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah, ismi Azamuddin bin Hawari di 18310851. InsyaAllah, fi hadzal yawm ana uridu an tatakallam tahta al-mawdu' al-adyan fi Malaysia. InsyaAllah, di dalam kumpulan saya ini saya bersama dengan tiga lagi sahabat saya, iaitu Muhammad Izhar bin Idris, Muhammad Afif Jazimir bin Azuddin, dan Muhammad Syuhaib bin Jeffrey. InsyaAllah. Al-Adyan di Malaysia. Agama-agama di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, semestinya agama yang ada di Malaysia adalah agama Islam yang pertama, agama yang terbesar di Malaysia. Dan yang kedua adalah agama Kristian, ataupun disebut dalam bahasa Arab agama Nasara ataupun Nasrani, dan juga agama Al-Masihiyah. Dan yang ketiga adalah agama Hindu, iaitu agama disebut dalam bahasa Arab adalah agama Hindu Siyah. Dan yang ketiga Buziyah ataupun Buddha. Dan yang keempat As-Sikh ataupun Sikh, iaitu Sikh. InsyaAllah di dalam pembincangan ini kami akan membincangkan satu persatu agama yang ada di Malaysia selain agama Islam. Dan insyaAllah saya akan membincangkan tentang agama Kristian, manakala Izhar akan membincangkan perkara agama Sikh, Syuhaib akan membincangkan agama Buddha, dan Afif Jazimin akan membincangkan agama Hindu. InsyaAllah, sebelum saya pergi lebih dalam lagi berkaitan agama, saya ingin mengajak kita merenung satu ayat Quran di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19 yang berbunyi, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa mahtalafa alladhina utul kitab وَمَحْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, kerana kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab. Jadinya dalam ayat ini Allah mengatakan agama yang paling diredai Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Okey, kita masuk tajuk yang pertama, iaitu agama Nasara, iaitu Kristian. Kita pergi kepada usulul Masihiyah, iaitu asal usul agama Kristian ini. Seperti yang kita tahu, agama Kristian ini berasal daripada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, iaitu Nabi Isa alaihissalam, iaitu agama Nasrani yang menyambung ajaran Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam membawa kitab Taurat dan Nabi Isa membawa kitab Injil.
Dan seterusnya, walau bagaimanapun dakwah Nabi Isa alaihissalam tidak mendapat sambutan di dalam kalangan Bani Israel. Namun Allah SWT Muhammad ditentang pula oleh Bani Israel. Dan diringkaskan cerita, Bani Israel berpakat bersama ketua mereka yang ini Yahuza untuk menyalib Nabi Isa alaihissalam. Maka suatu hari mereka ingin menyalib Nabi Isa. Allah menyerupakan Yahuza seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka pun menyalib Nabi Yahuza yang mereka ingatkan itulah Nabi Isa. Manakala Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan dari situ selepas itu Kristian mula diselewenkan oleh seorang Yahudi, seorang yang asalnya beragama Yahudi yang bernama Saint Paul. Jadinya Saint Paul inilah yang bertanggungjawab menyelewenkan agama Nasrani dan seterusnya diberi nama Kristian. Dari situ lahirnya Jesus Christ dan sebagainya. Istilah-istilah seperti itu. Jadinya di dalam ayat Quran, di dalam ayat Quran Allah menyebut wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu wa ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina. Yang bermaksud, dan kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dan tidak pula yakin bahawa mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Surah An-Nisa ayat 157. Dan ayat ini Allah menceritakan bahawa yang mereka bunuh itu bukannya Nabi Isa, malah yang mereka bunuh itu adalah dari golongan mereka sendiri, iaitu Yahuza. Tapi Allah tidak menyebut nama Yahuza. Para mufassirin pendapat yang dibunuh itu adalah Yahuza. Al-Mu'taqadat Al-Masihiyah, pegangan ataupun kepercayaan agama Kristian. Okey, yang pertama, agama Islam mempercayai yang mereka panggil Jesus Christ ataupun Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran Kristian dan membawa kitab Injil. Dan yang kedua, inna Nabi Adam wa Hawa huma awalu min khalqil bashar ala wajhil ard. Yang kedua adalah sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa adalah ciptaan Allah yang pertama di muka bumi ini. Namun mereka juga mempercayai Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik. Seterusnya, mereka mempercayai bahawa semua manusia mewarisi dosa dan ditinggalkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, yang mana mereka mempercayai, mereka menamakan original sin ataupun dosa warisan. Okey.
Itu adalah antara kepercayaan mereka. Dan setelah ini kita akan lihat konsep ketuhanan yang mereka percaya. Okey. Al-mafhum al-uluhiyat. Iaitu konsep ketuhanan mereka. Di sini sebenarnya Kristian ada dua konsep. Yang pertama pegangan Ortodoks dan yang kedua adalah pegangan Katolik. Yang mana di dalam slide ini saya telah bubuh satu pegangan Ortodoks. Yang mana seperti yang mungkin semua maklum adalah konsep Trinity, iaitu konsep ayah, anak dan Ruhul Qudus yang mereka percayai. Okey. Menurut wafaqanil Masihiyin fa innal aba huwa al-khaliq at-tabi'ah wa hukmuha. Menurut Kristian, bapa adalah pencipta dan pentadbir alam. Anak adalah kalimah Allah yang diturunkan di bumi dalam perut Maryam alaihi salam, iaitu lahir daripada Maryam itu Nabi Isa alaihi salam. Walibna huwa kalimatullah allati nazalat ila ard fi batnil Maryam, yani Isa al-Masih wa ataitu al-kafarah. Dan kepadanya lah diberi urusan al-fada', yakni tebus dosa. Dan roh pula adalah sifat hidup dan ilmu Allah yang berpindah-pindah dari jasad Isa ke tubuh santas, sin. Dan kepadanya diberi urusan tasir, yakni penyucian. Ataupun disebut dalam Sarawak al-Qudsiyin. Menurut mereka, setiap satu ekonom ini terdiri dengan sendiri dan mempunyai ada tugas yang tersendiri, dan setiap satunya mempunyai sifat ketuhanan yang sempurna. Namun ketiga-ketiga ini adalah Tuhan yang satu, kerana ketiga-tiganya bukan makhluk. Konsep mudah untuk akidah yang dipegang oleh Ortodoks ini adalah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadinya mereka berpendapat ada 3. Yang ini yang pertama adalah ayah yang menciptakan satu kalimatullah ataupun satu kalimat Tuhan yang mereka gelar, yang kita percaya adalah Nabi, iaitu Allah memberi risalah kepada Nabi. Tapi mereka kata Isa AS adalah anak kepada Tuhan melalui batnil Maryam. Dan seterusnya, mereka percaya yang ketiga adalah Ruhul Qudus. Di situ adanya pengampunan dan penyucian dan sebagainya. Dan seterusnya saya ingin berkongsi silap tadi Gereja Katolik. Yang konsep tadi Gereja Katolik. Dan seterusnya Gereja Ortodoks. Tafsiran Trinity pada gereja ini pula adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Isa dan Ruhul Qudus adalah satu, tetapi berada iaitu berpindah dalam 3 oknum yang berbeza. Pada mulanya Allah di langit, kemudian turun masuk ke dalam perut Maryam dan bersembunyi dalamnya selama 9 bulan. Kemudian keluar berjasad dalam Isa AS dan penghubung di antara Allah di langit Bapa dan Allah di bumi Anak adalah Roh, yakni Holy Spirit. Jadi di sini mereka mengatakan Gereja Ortodoks mengatakan bahawa 3 ini adalah satu. Tapi 3 ini bukannya benda yang berbeza. Mereka mengatakan Allah lah Tuhan di langit. Dan seterusnya Tuhan masuk ke dalam batnil Maryam, rahim Maryam. Seterusnya bersembunyi selama 9 bulan.
Dan seterusnya Allah SWT Muhammad keluar membentuk Isa alaihissalam, dan seterusnya penghubung antara Tuhan di langit dan Tuhan di bumi adalah Ruhul Qudus. Itu yang mereka percaya. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya mafhum at-tuqus fil masihiyah. Konsep ibadah, konsep amalan, konsep pengibadatan dalam agama Kristian. Jadinya dalam agama Kristian tempat ibadatnya disebut sebagai yang pertama kinsih. Yang pertama adalah gereja. Yang kedua adalah gospel, dan yang ketiga adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah gereja, yang kedua adalah gospel, dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah chapel. Okey. Di dalam gereja mereka ada tujuh sakramen, tujuh konsep yang dinamakan. Yang pertama adalah sakramen pembaptisan. Yang kedua adalah sakramen ekaristi. Yang ketiga adalah sakramen penguatan. Yang keempat adalah pernikahan. Yang kelima adalah sakramen imamat. Dan yang keenam sakramen pengakuan dosa, dan yang ketujuh sakramen pengubatan orang sakit. Jadinya ini adalah konsep Allah SWT, konsep ibadah, amalan. Yang amalan lah agama Kristian. Yang seterusnya konsep hari akhirat di dalam agama Kristian. Mereka mempercayai bahawa adanya kehidupan selepas mati. Mereka mempercayai adanya kehidupan selepas mati. Okey. Namun mereka juga berpendapat bahawa mereka juga mempercayai adanya syurga dan neraka. Dan mereka mempercayai bahawa individu yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan syurga. Okey, tadi mereka mempercayai bahawa adanya syurga. Mereka juga mempercayai adanya neraka. Dan mereka mempercayai adanya satu lagi tempat yang dinamakan purgatory. Okey. Mereka mempercayai juga perbuatan baik akan dibalas dengan yang kita sebut, Islam sebut sebagai pahala. Dan mereka sebut ganjaran yang baik. Dan mereka juga mempercayai bahawa perbuatan jahat akan dibalas dengan dosa. Jadi mereka mempercayai bahawa adanya kehidupan selepas mati dan manusia akan dibangkitkan. Dan orang yang baik, orang yang layak masuk ke dalam syurga akan dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang jahat, orang yang banyak buat perbuatan buruk akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka ada lagi satu tempat. Yang ini purgatory adalah tempat orang yang tidak layak masuk ke dalam syurga dan tidak layak masuk ke dalam neraka. Sebelum itu ada sedikit tambahan daripada saya. Dalam agama Kristian mempunyai beberapa mazhab. Antaranya iaitu mazhab Ortodoks. Yang kedua mazhab Katolik. Yang ketiga mazhab Protestan. Dan yang keempat mazhab Evangelis. Di situ antara mazhab yang ada di dalam Kristian.
Namun kini terdapat aliran baru yang muncul seperti Bethel, Seventh-day Adventist, SIB Anglican, Gereja Yesus Benar, Jehovah Witness, PCS, Foreman dan sebagainya. Terdapat banyaklah perpecahan Kristian di Malaysia ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu saja daripada saya. InsyaAllah selepas ini sahabat saya yang lain akan menyambung untuk membentangkan beberapa lagi agama yang ada di Malaysia, insyaAllah. InsyaAllah untuk tokoh, seperti kita tahu tokoh Kristian yang mengasaskan Kristian adalah St. Paul, dan mereka berpegang kepada kitab Injil, yakni bukan Injil yang asal, tapi Injil yang telah diubah, dan mereka ada 3 jenis Bible. Di situ sajalah. InsyaAllah. InsyaAllah itu saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Yang baik datang daripada Allah, dan yang buruk datang daripada Allah dan disandarkan kepada diri ana yang lemah ini. Wallahu a'lam. Ana serahkan kepada sahabat ana yang Okey, terima kasih kepada Azamuddin atas penerangan tentang agama Kristian tadi. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai agama Sikh. Sebelum saya berbentang, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Izhar bin Idris di 18310-787. Baik. Sikh adalah agama monoteistik yang berasal dari utara India pada akhir abad ke-15. Ini adalah salah satu agama utama yang paling baru di dunia dan salah satu agama terbesar di dunia. Pada awal abad ke-21, terdapat sekitar 25 juta orang Sikh di seluruh dunia. Tempat tinggal orang Sikh di barat laut India adalah di barat laut India, dan sekitar 2 juta tinggal di negara-negara jiran. Dan alasan penyebarannya di dunia adalah pergantungan dari orang Inggeris pada mereka dalam beberapa peperangan. Dan bermulalah Sikh berhijrah di luar negara mereka, di mana penghijrahan agama Sikh bermula dari British India pada separuh kedua abad ke-19. Ketika Inggeris menyelesaikan pergabungan Punjab mereka, Sikhism berdasarkan ajaran kerohanian pengasas agama Guru Nanak. Gelaran guru yang bermaksud dalam bahasa Hindi Sang Guru. Mengenai Guru Gobind Singh yang dijuluki ke-10 sumbangannya untuk memformalkan agama secara berterusan, yang pertama kali didirikan oleh Guru Sikh Nanak Dev Ji pada abad ke-15 adalah penting. Dengan demikian menamatkan garis guru manusia dan menjadikan kitab Sikh sebagai guru Granth, pemilik panduan kerohanian, keagamaan dan kerohanian bagi orang Sikh. Agama Sikh menolak dakwaan bahawa mana-mana tradisi agama tertentu mempunyai monopoli kebenaran mutlak. Sikhism berkembang pada masa penganiayaan agama, iaitu penganiayaan terhadap orang Sikh memicu landasan Khalsa sebagai tuntutan untuk melindungi kebebasan hati nurani dan agama. Seterusnya sejarah Sikh. Sejak pemerintahan Mughal India di tangan Maharaja Jahangir 1605 sehingga 1707, banyak orang Sikh terkemuka telah dibunuh oleh penguasa Mughal kerana enggan mematuhi perintah mereka dan menentang penganiayaan Sikh. Banyak kerabat dekat guru Sikh dibunuh dengan kejam tanpa belas kasihan. Sebagai contoh, anak-anak guru Gobind Singh yang berusia 6 hingga 9 tahun bersama dengan beberapa tokoh besar Sikh lain yang diseksa dan dibunuh
yang bernama Panda Bahadur, Vaisatidas dan Bahai Dialah oleh para penguasa Mughal. Kemunculan gabungan Sikh di bawah pemerintahan para pangeran dan Sikh di bawah pemerintahan Maharaja Ranjit Singh ditandai oleh toleransi agama, hidup berdampingan dan pluralisme dengan Kristian, Muslim dan Hindu dalam kedudukan berkuasa. Pembentukan kerajaan Sikh biasanya merupakan puncak agama Sikh di tingkat politik dan sejumlah petani Muslim dan Hindu telah memeluk agama Islam. Memeluk agama Sikh. Bulan-bulan menjelang permisahan India, iaitu pembahagian India Britain menjadi dua negara merdeka, khususnya bahagian utara benua India yang menyaksikan pengijarahan agama Hindu Sikh dan Hindu dari Punjab Barat yang efektif sebagai pertukaran imigrasi agama yang serupa dengan orang Islam Punjab di Punjab Timur. Majoriti penganut Sikh tinggal di negeri Punjab di India. Seterusnya, Afkar wal Mu'taqadat, yang bermaksud ajaran atau kepercayaan. Yang pertama, Tauhid. Ajaran mereka mengenai Tauhid. Suruhan mereka kepada Tauhid dan penolakan pluralisme. Dan bagi mereka tidak ada perbezaan antara perkataan Tuhan dan Vishnu. Tuhan memelihara kalangan penganut Hindu. Tuhan tidak menjelma dan tidak dilihat oleh akal. Seterusnya, Wahdah Wujud atau kepercayaan mereka mengenai Tuhan di mana-mana, menuju jalan kebaikan dan kebenaran. Dan ini dekat dengan kepercayaan umat Islam kerana Tuhan dalam agama Sikh tidak terwujud. Dan dalam buku Eddie Grandi yang iaitu buku rujukan penganut Sikh menceritakan semua manusia yang kita kenal adalah salah. Guru sejati yang tidak melakukan kesalahan, dia adalah satu-satunya pertapa dan Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dan tidak ada penjelmaan Tuhan kerana dia adalah Tuhan yang paling besar yang tidak menjelma. Seterusnya, Al-Zawj, iaitu ajaran mereka mengenai perkahwinan. Mereka beranggapan bahawa perkahwinan hanya dari seorang isteri sahaja. Seterusnya, Tahrim Rahbanah, iaitu larangan monastik, di mana pengikut Sikh mesti berusaha mencari rezeki, tidak seperti doktrin orang Hindu yang pengikutnya ingin monastik dan meninggalkan pekerjaan dan pasif dalam kehidupan. Seterusnya, Musawah, iaitu kesamaan. Ini adalah persamaan antara lelaki dan wanita dalam urus niaga dan harta pusaka, dan persamaan antara kaum dan warga dunia. Dan mereka tidak percaya bahawa ada umat yang lebih disukai oleh Tuhan daripada yang lain. Seterusnya, Al-Khomsah Kakairos, iaitu 5 kafat yang mereka tegaskan untuk dipatuhi, dan mereka yang tidak mematuhi 5 kafat itu menggambarkannya sebagai patid, yang bermaksud orang yang murtad. Dan barang siapa penganut baru dan terbiasa melanggar 5 kafat ini, mereka memanggilnya lambat penyesuaian. 5 kafat yang pertama ialah Kisah, iaitu memajangkan rambut dan janggut dan tidak mencukurnya. Seterusnya, Kanhoha, yang bermaksud sikat yang digunakan Sikh bila perlu dan kapanpun dia ingin menggayakan rambutnya.
Seterusnya, kasya yang bermaksud memakai seluar lebar yang di bawah lutut dan ia lebih seperti seluar pendek tentera. Seterusnya, kara, gelang besi yang dipakai di pergelangan tangan penganut Sikh dan dilarang memakai semua jenis perhiasan melainkan gelang besi kara. Seterusnya, kirban atau kurban yang merupakan belati atau boleh lebih senang faham, pisau kecil, dan itu adalah pisau besi yang dibawa oleh orang Sikh untuk menghiasnya dan untuk melindungi dirinya dari musuh-musuhnya, dan dilarang bagi mereka untuk menggunakannya untuk satu sama lain, iaitu untuk sesama membunuh. Seterusnya, kitab penganut Sikh. Terdapat dua buku suci untuk agama Sikh, iaitu Adi Granth atau Guru Granth Sahib. Yang kedua, Dasing Granth atau Granth Sahib. Seterusnya, Guru Sikh, iaitu yang bermaksud ulama Sikh. Perkataan guru bermaksud ulama, dan mereka adalah 10 ulama untuk agama Sikh. Seperti yang ada di slide, yang berjadual tu, itu adalah 10 guru Sikh, iaitu terdiri daripada Guru Nanak, Guru Anjad, Guru Aimardas, Guru Ramdas, Guru Arjan, Guru Harjufinat, Guru Harrai, Guru Harkarishan, Guru Tajbihadur, Guru Jufinat Singh. Yang berwarna biru tu adalah guru yang penting bagi penganut Sikh, dan guru yang warna merah tu dia tak berapa terkenal dan mereka tiada sumbangan untuk agama Sikh. Okey, seterusnya Mu'bad Sikh, iaitu tempat ibadat Sikh. Tempat ibadat penganut Sikh disebut Gurdwara atau kuil emas. Kuil emas adalah kuil Sikh utama bagi penganut Sikh di India dan tempat ziarah pertama bagi penganut Sikh. Kuil emas terletak di bandar Amritsar di negara Punjab. Ini adalah bangunan marmar persegi dengan kubah tembaga berlapis emas dengan pintu berdiri di keempat sisi. Ia dibina pada tahun 1604 Masihi. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan slide ini kepada sahabat saya, Suhaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syuhaib bin Jeffrey, nombor metrik D183-11020. Seterusnya saya akan meneruskan pada agama yang seterusnya, iaitu agama Buddha, iaitu agama Buddha dalam bahasa Melayu. Baik, seterusnya kita tengok Al-Budhiyah. Al-Budhiyah hiya thani akbaru diniyatun fi Malaysia. Ghalibiyatu al-Budhiyina fi Malaysia hum min asli as-Sini yantimuna ila ta'ifatu al-Mahayana al-Budhiyah. Bainama yujadu aidan ulaika alladhina yumarisuna Budhiyah الثرافادة خاصة بالنسبة للمجتمع التايلاندي الذي يعيش في الغالب في شمال شبه جزيرة ماليزيا. Seperti mana kita tahu, agama Buddha merupakan agama yang terbesar di Malaysia, agama kedua yang terbesar di Malaysia. Majoriti penganut Buddha di Malaysia terdiri daripada etnik Cina yang berpegang pada mazhab Buddha Mahayana, manakala terdapat juga yang mengamalkan Buddha Theravada, iaitu terutama bagi komuniti Thai yang kebanyakannya tinggal di
utara semenanjung Malaysia. Seterusnya iaitu usulul Buddhiyah, iaitu asal usul agama Buddha. Kana dhuhurul Buddhiyah bimithabatu ruddu fi'lu ala hanafu wal tam'u min qablu al-burahamaniyin mimma ada ila qiyamu majmu'at ukhra ضدها وخاصة الكشاطرية الذي كانوا يتألفون من أبناء الملوك والجنود. Maksudnya kat sini kemunculan agama Buddha merupakan suatu reaksi terhadap kekerasan dan penindasan oleh golongan Brahman yang menyebabkan golongan lain bangkit menentang terutamanya golongan Kshatriya yang terdiri daripada anak-anak raja dan prajurit. Kemudian assasu hadha din sidiharata Gautama alladhi fikru daiman fi sababu al-mu'anatu wal faqru. Agama ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama yang selalu memikirkan punca penderitaan dan kemelaratan. Kemudian kita tengok kisah tokoh bagi agama Buddha ini, iaitu fi sinni at-tasi'ah wal 'ishrina غادرا العصر وبدأ حياة الزهد وطمحا للوصول إلى مرحلة معرفة أسارا الطبيعة. تركت كل كمالية وكانت ردية بالملابس المزقة أو أوراق الشجر لتغطي جسدها. كان يرقد في أماكن شائكة والصخرية لا يمس الطعام والشراب. أحيانا يأكل أزواجا واحدا فقد في اليوم. Maksudnya dalam usia dia dalam 29 tahun dia meninggalkan istana dan memulakan kehidupan zuhud serta bercita-cita untuk sampai ke peringkat mengetahui rahsia alam. Dia meninggalkan segala kemewahan dan berpuas hati dengan pakaian yang koyak rabak atau daun pokok untuk menutupi badannya. Dia berbaring di tempat-tempat berduri dan berbatu. Tidak menjamah makanan dan minuman. Kadang-kadang dia makan hanya sebiji nasi sehari. Dan nak jadikan cerita, dia berteduh di bawah pohon pokok dalam hutan Urvela, iaitu tempat dia mendapat petunjuk. Kemudian dia diberi gelaran Buddha, seorang arif yang bercahaya atau Gautama yang bermaksud pendeta. Kemudian yang kiru mu'zam al-ulama aibu anbuzan ra'idan fi din li'annahu lam yal'an al-aqidah aw asasu ayyu madrasati falfasiyah. Kemudian jadikan cerita, kebanyakan sarjana menafikan Buddha sebagai pelapor agama kerana dia tidak mengikrarkan akidah atau mengasaskan apa-apa mazhab falsafah. Dia tidak menyeru pengikutnya menganut agama seperti agama-agama lain. Kemudian kita tengok soal ketuhanan dalam agama Buddha. Yu'assasu Buddhan da'watihi ala tariqatu lil husul ala tajribatu ruhiyatu la yamkinu صفحة بكلمات. كانت مكالمته قصة عن تجربته وعن مسار الذي اتبعه. بالنسبة له لا يمكن معرفة الحقيقة برأي أو النظرية، ولكن من حلال السير في الطريق الذي يؤدي إلى تلك الحقيقة. Iaitu agama Buddha mengasaskan seruannya kepada cara untuk mendapatkan pengalaman rohani yang tidak dapat dirangkan dengan kata-kata. Seruannya ialah cerita tentang pengalamannya dan tentang jalan yang diikutinya. Baginya kebenaran itu tidak dapat diketahui dengan pendapat atau teori.
tetapi dengan melalui jalan yang menuju kepada kebenaran tersebut. Seterusnya, wada'a budhan janiban munaqashatu al-wahiyyah innahu yatajanibu al-umur muta'allaqatu bil al-wahiyyah wan naqashat الميتافيزيقية لأنه يجادل بأن الإنسان يعتمد على نفسه بدلا من الله. Iaitu Buddha, dalam soal ini Buddha mengenepikan perbincangan tentang ketuhanan. Dia mengelakkan perkara yang berhubung dengan perbahasan ketuhanan dan metafizik, kerana dia berpendapat bahawa manusia bergantung pada diri sendiri, bukannya Tuhan. Dan di sini kita boleh tengok perbezaan agama Islam dengan agama Buddha, di mana mereka meletakkan pergantungan kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Kemudian kita boleh tengok dalam sebuah pidato, iaitu dia mengejek orang yang mengakui kewujudan Tuhan. Lantas itu golongan Brahman. Dan kita boleh tengok dalam mengenai soal ketuhanan ini, kita boleh tengok dalam sebuah pidato yang mana mengejek orang yang mengakui kewujudan Tuhan. Di mana golongan Brahman pada zamannya telah mendakwa beliau seorang etis. Oleh sebab Buddha tidak menyentuh tentang keimanan kepada Tuhan, sedangkan desakan jiwa pengikutnya ke arah itu adalah kuat, sehingga kan pengikut Buddha selepasnya telah memikirkan tentang Tuhan. Malah ada yang menganggap bahawa Buddha bukanlah manusia semata-mata, tetapi roh Tuhan yang meresap ke dalamnya. Mengikut penganut Buddha, pribadinya ialah ketuhanan dan kemanusiaan, kerana pribadi ketuhanan masuk meresap ke dalam pribadi kemanusiaan. Itu jelas kepada kita bahawa penganut ini berpendapat bahawa mereka menganggap diri mereka sendiri itu adalah Tuhan. Selanjutnya kita tengok min ahammu at-ta'alim al-akhlaqiyah al-budhiyah ihtiram al-hayati sa'a kana insanan am banati am hayawanian. Iaitu antara ajaran moral Buddha yang terpenting adalah menghormati kehidupan, sama ada manusia, tumbuhan ataupun haiwan. Dan la yumkinu lil budhiyin qatala aw dhabahu الحيوانات من أجل الطعام لأنه حيوانات تعتبر أقرب لهم في الواقع لا يمكنهم النظر إلى حيوانات على أنه أدنى منهم. Iaitu pengikut Buddha ini tidak boleh membunuh atau menyembelih binatang untuk dimakan, kerana binatang dianggap sebagai saudara mereka. Malah mereka tidak boleh memandang binatang sebagai kejadian yang lebih rendah daripada mereka. Dan seterusnya, yatim wa ta'alim as-sifa ar-ruhi wajibu jami'u al-kainat al-hayyatu min qablu budhan kana ahadu ahammu al-mubada' allati da'a ilaiha budhan huwa ibadatu at-ta'ifah. Iaitu ketenangan rohani dan kasih sayang terhadap semua yang bernyawa itu yang diajarkan oleh Buddha. Antara prinsip yang terpenting diseru oleh Buddha ialah pembasmian kasta. Wa fi Malaysia la yumarisu jami'u as-sinniyin al-araqiyyin al-budhiyyah lianna ba'duhum yaltazimu aidan bita'alim at-tawiyah wal-konfusiusiyah والمسيحية والإسلام. في الواقع هناك من بينهم ممن يمارس تعاليمين أو أكثر للكونفوشيوسية أو أكثر للكونفوشيوسية والبوذية والطاوية fi nafsu waqti. Iaitu di Malaysia bukan semua etnik Cina menganut agama Buddha, kerana sebahagian daripada mereka juga berpegang pada ajaran Taoisme, Konfusianisme,
Kristian dan Islam. Malah terdapat dalam kalangan mereka yang mengamalkan 2 atau lebih ajaran Konfusianisme. Buddha dan Teonisme adalah masa yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Jazimi bin Azuddin, nombor metrik D1831079, akan meneruskan pembentangan kumpulan kami melalui tajuk Agama Hindu. Usulul Hindusiyah. Bada'a usulul Hindusiyah fil alam ma'a dukhulil aryaini ilal hindi munzun amun 1500 قبل الميلاد. أحدث دخول الأريين إلى الهند تغيرا كبيرا في طريقة حياة الشعب الهندي. حدث تغير لأن الأريين عقدوا اندماجا ثقافيا مع الأمة الرافدة. وبالتالي أدى هذا الاندماج إلى الولادة الهندوسية. Maksudnya, asal-usul agama Hindu di dunia dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 sebelum Masihi. Masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India. Perubahan tersebut terjadinya kerana bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida dan selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Khamsun mu'taqadat fil Hindusiyah. Awalan, Widi Tatwa. Ya'taqiduna fi ilahu wahid sahih wa jami'ul jawanib. ثانيا أتمى تتوى يؤمن يوجد روح في كل كأن. ثالثا كربلا تتوى يؤمن يقانون السبب والنتيجات في كل عمل. رابعا Punabhava Tatwa يؤمن بعملية إعادة الميلاد. خامسا Moksa Tatwa يعتقد أن أعلى درجات السعادة هي الهدف النهائي للإنسان. Maksudnya, Widi Tatwa ini percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Kedua, Atma Tatwa, percaya dengan adanya jiwa pada setiap makhluk. Ketiga, Karma Pala Tatwa, yang bermaksud percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan mereka. Punabhava Tatwa, percaya dengan adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Yang kelima, Moksa Tatwa, percaya bahawa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir hidup manusia. Ladayya al-Hindus salah satu mu'taqadat ra'isiyah wahiyya awalan Shaivism. Ibadatu Shiva Al-Ilahul A'zam Al-Mudmar wa I'adah Al-Khaliq. Yu'rafu Shiva aidan biismi Mahadif أو الإله الأعلى. يتم الاحتفال بقوة خلقه من خلال عبادة لينغم، وهي كأن عبادة على شكل حرف الأر توجد عادة في المعابد وكذلك في منازل الهندوس. ثانيا
Vaishnavism. Ibadatul al-ilahu Vaishu hiya al-mumarasah al-aksar syuyu'an bainal al-hindus lianna hadha al-ilahu ghaliban ma yattakhizu syaklan bashariyan munzun zaman ya'idu ba'idu limusa'adah al-bashar. Thalisan, Shaktism. Ibadatu taqah an-nashitah lil mar'atu wallati tashmilu al-qawa at-tadmiriyah lil kali wal altifu minha wa hiya al-alihah barifati wa uman. Maksudnya kat sini orang Hindu mempunyai 3 kepercayaan utama, iaitu Shaivism. Apa Shaivism ni? Pemujaan Shiva, dewa yang paling hebat, iaitu pemusnah dan pencipta semula. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev atau Mahadewa. Kuasa ciptaannya dirayakan dengan penyembahan lingam. Satu objek pujaan berbentuk huruf R yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. Vaishnavism. Pemujaan Dewa Vishnu merupakan amalan paling popular di kalangan orang Hindu sebab dewa ini sering mengambil bentuk manusia dari masa ke semasa untuk membantu manusia. Dewa ini telah melalui 9 kehidupan semula dan ia diramalkan akan kembali hidup semula dalam bentuk lain. Daripada 9 kelahiran ini, 2 kelahiran yang paling utama adalah ketika agama ini mengambil bentuk manusia sebagai Ramadhan Krishna. Yang terakhir, Shaktism. Pemujaan tenaga aktif wanita yang termasuk kuasa pemusnah Kali dan yang lebih lembut, iaitu Dewa Parvati dan Uma. Muassisun. Hadha ad-dinu huwa aqdamu din ma'ruf fil alam wa laysa lahu muassisun. Pengasas agama Hindu. Agama Hindu ini merupakan agama yang tertua di dunia. Akan tetapi agama ini tidak mempunyai seorang pengasas. Mafhum al-uluhiyah. Awalan, at-taqdisu litamthil fi mumarasah at-tauhid fil hayah wa yawmiyah. Yuhawilu al-hindus taswiru al-alihah ala syakil tamathil. Thaniyan, musa'adu al-alihah. Al-imanu bi'ilahu musa'adu muqaddisu min zawiyah wahidah. Yaj'aluhu at-taliya juz'an min fahmu mafhum al-uluhiyah al-hindusiyah. Salisan, tajsidul al-alihah biashkal mukhtalifah ya'taqidu al-hindus an al-alihah mawjudah fi ashkal mukhtalifah limusa'adatul hindus ala at-tahrika nahwul kamal. Maksudnya kefahaman agama bagi agama Hindu. Kefahaman mereka ni mempunyai 3 perkara. Yang pertama, pendewaan kepada patung. Di dalam mempraktikkan monoteism dalam kehidupan harian, agama Hindu mengimejkan Tuhan yang disembah kepada patung-patung. Kedua, pembantu dewa. Pembantu dewa ni apa? Kepercayaan kepada pembantu Tuhan yang suci, pendewaannya menjadikan sebahagian daripada pemahaman konsep ketuhanan Hindu. Yang terakhir, penjelmaan dewa dalam pelbagai rupa. Penganut agama Hindu percaya bahawa Tuhan itu wujud
dalam pelbagai rupa bagi membantu penganut-penganut agama Hindu menuju ke arah kesempurnaan. Al-akhirah, hari akhirat. Ta'taqidu al-hindusiyah an yaumil qiyamah laysa nihayah kullu syai'in li'anna fihi hayah abdiyah wa ba'da intihau al-waqtu sata'ti hayah al-jadidah bada'a minal bidayah. Maksudnya kat sini, kefahaman hari akhirat dalam agama Hindu, mereka yakin bahawa hari akhirat ini ataupun hari kiamat bukanlah suatu pengakhiran bagi sebuah kehidupan. Bahkan hari kiamat ini merupakan hari permulaan kepada kehidupan semula. Maksudnya kehidupan akan kembali kepada asal, bermula daripada awal dalam sebuah kehidupan mengikut kefahaman agama Hindu. Sya'airu ad-diniyah, upacara agama. Awalan at-tuqus. Hadaf at-tuqus al-hindusiyah ila tanqiyah qalbul insan wal aqluhu. Thaniyan ibadatu al-asnam. As-suwaru al-mislu at-tamsil was-suwaru hiya mujarrad rumuzan mukhtalifah li jalalati ar-rabbu wa quwwatuhu. Yang pertama, ritual. Objektif ritual dalam agama Hindu ialah untuk menyucikan hati dan akal penganutnya. Kedua, penyembahan berhala. Mereka mengimejkan berhala-berhala mereka mengikut kekuatan dan kesaktian Tuhan mereka. Yang terakhir, Al-Kutub. Awalan Fida au Suti. Thaniyan Smriti wa akhiran Burana ataupun Purana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.